Kita ada cikgu. Cikgu itu kita kenal. Dia seorang yang kurang baik dan tak pernah, orang kata apa, cederakan kita. Cuma kita tahu dia ada satu pantang larang. Satu je pantang larang dia, jangan tak buat kerja rumah. Nampak tak? Sifat baik banyak. Dan sifat baik itu menyebabkan kita kasih dan sayang pada dia. Tapi sifat yang menurunkan kita tadi itu pun perlu juga untuk gerakkan kita untuk mampu untuk boleh buat kerja sekolah tadi. Sebab tak semua orang yang boleh buat kerja sekolah tak rasa kasih pada cikgu. Adalah juga. Adalah juga sebab cikgu baik dengan dia, masa tak patut. Ada setengah orang jiwa dia macam tu. Ada setengah orang lagi kita tak patut saya bawa dia sekolah. Ada juga yang tu perlu pada sifat tadi. Nah, macam itulah manusia. Dia perlu ada yang menolak dan yang menarik. Yang itu kita sebut selalu push and pull tadi. Memang kalau kita tengok orang tak cinta manusia ni memang penuh perancangan yang cukup teliti. Sifat manusia tu ada yang jenis payah dengan cara yang lembut, kena letak dengan cara yang keras dan kasar sedikit. Allati takabbara amma yujibu nuqsanan aw hajatan. Maksud sambungan dia kata yang mana takabbar. Takabbar ni meninggi diri, tak perlu ataupun bebas daripada apa-apa saja yang membawa kepada kekurangan, amma yujibu nuqsanan aw hajatan. Orang ni bebas daripada segala perkara yang menunjukkan kepada berhajat, perlu kepada orang lain ataupun menunjukkan kepada kekurangan. Itu maksud al-mutakabbir, yang maha besar dan maha tinggi. Dan ambil satu lagi makna, dia kata awil muta'ali, yang maha tinggi. Maha tinggi kedudukannya. Maksud maha tinggi ni maha tinggi kedudukan dia. Kedudukan Perdana Menteri tak sama dengan kedudukan Timbalan Perdana Menteri. Walaupun Timbalan Perdana Menteri boleh jadi tinggi lagi dari segi fizikal daripada Perdana Menteri. Tak pernah faham. Sifat tinggi besar ni sifat makhluk. Tapi bila kita sebut Allah Ta'ala ni sifat al-muta'ali, maha tinggi, tinggi di segi kedudukan dan darjatnya. Al-muta'ali an sifatil makhluqat bilatihi wa sifatihi al-aliyah, yang maha tinggi, jauh daripada segala sifat makhluk, bebas daripada segala sifat-sifat yang lemah ini. Sifat-sifat makhluk sama ada pada zatnya ataupun pada sifat-sifatnya yang maha tinggi. Awil malik alladhi la yazulu sultanuhu, ataupun salah satu makna al-mutakabbir ni ialah raja yang tidak akan tergugat ataupun yazul ni hilang kerajaan dan kekuasaannya. Allah Ta'ala lah satu-satunya raja yang tidak akan tamat dan tidak akan hilang kekuasaannya. Kita boleh tengok berlaku depan mata kita hari ini. Berapa ramai raja-raja dan juga penguasa-penguasa di negara Arab yang kadang-kadang sampai tahap sebelum berlaku orang kata apa Taurah ini, kita tak terbayang pun kata dia akan terguling daripada kerajaan dia. Kita tak terbayang pun. Bahkan kita rasa macam mungkin kursi dia rebut dulu daripada dia. Kita sampai tahap macam tu. Kita rasa dia takkan sebab dengan kekuasaan, dengan apa yang dia buat, sebab kita rasa mustahil orang boleh gulingkan dia. Tapi dengan kehendak Allah Ta'ala, dalam masa sekelip mata berubah kedudukan. Sebab apa yang berkuasa sebenarnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala satu-satunya raja yang tidak akan hilang dia punya kekuasaan. Sebab tu sifat-sifat ini penting kepada orang yang jenis. Kalau orang yang jenis zalim ni kebanyakan dia alqa dan lalai kepada sifat-sifat Allah Ta'ala. Lalai kan, alqa dan sifat Allah Ta'ala. Bila terkena sekali, masa tu barulah dia akan sedap. Bila dia terkena tu, barulah dia akan rasa sedap dan rasa terkenal lah dengan sifat. Kita minta Allah Ta'ala jauhkanlah kita daripada benda-benda seperti itu. Minta Allah Ta'ala bagi kita ni dapat kekuasaan walaupun kecil, kena latih untuk tawaduk. Dapat kedudukan, dapat kekuasaan walaupun kecil, kena latih untuk tawaduk. Jadi abang, baru jadi abang, itu pun tak pilih, bukan melalui kita punya usaha pun. Kita keluar dulu nak buat macam mana. Jadi abang,
Pun dah bangga dengan adik. Hang, you also vegan? Tak buat makan? Aku lah makan. Benda hak yang bau kecil tu pun dah mula. Nampak tak? Jadi kena latih. Makin tinggi dapat pangkat, makin lagi kena tahu. Makin lagi dapat kemuliaan, makin lagi kena tahu. Sebab kalau tak latih untuk merendah diri ni, bila terjatuh situ akan jatuh di tempat tinggi, akan rasa teruk lah sakit. Masa duduk atas tak apa lah. Masa jatuh, baru kita akan rasa teruk dan juga hinaan yang kena. Jadi selesai lah. Selesai untuk sifat al-mutakabbir. Boleh kan? Boleh. Kita sambung sikit. Al-Khaliqu. Al-Khaliq. Al-Khaliq. Ketiga kita berhenti satu dulu lah. Kita berhenti untuk jawab soalan sekejap. Sebelum jawab soalan, takut-takut terlupa. Sifat Allah Ta'ala ni, ataupun nama-nama Allah Ta'ala ni, dia bahagi kepada tiga. Ini saya dapat daripada Fadilatul Syekh Ali Jumaah lah, dalam muhadarah-muhadarah ni. Anak sendiri secara peribadi sangat-sangat berkesan kepada sahabat-sahabat. Siapa-siapa yang mampu faham bahasa Arab, mampu faham bahasa Amin, jangan tinggallah untuk downloadkan video-video Fadilatul Syekh Ali Jumaah. Dan banyak video yang dah ada translation dalam bahasa Inggeris, ada terjemahan dalam bahasa Inggeris. Kalau bahasa Inggeris pun tak tengok juga lagi, tak tahu lah. Kalau Korea tak payah tengok translation pun. Tak payah tengok pun dah boleh setiap lah. Jangan sia-siakan. Dia antara orang yang, bagi saya, antara orang alim yang boleh terangkan Islam dengan cara yang mudah, yang boleh terang isu-isu semasa, yang bagaimana Islam selesaikan isu-isu semasa itu dengan cara kita rasa puas hati, dengan keilmuan dan kealiman. Jangan sia-siakanlah. Tumpang tokoh-tokoh ni masih hidup. Jangan sia-siakan peluang. Disebut pembahagian nama Allah Ta'ala ni terbagi kepada tiga. Satu, masuk kategori Al-Jamal. Sifatul Al-Jamal. Sifat-sifat yang jamal. Maksud jamal ni sifat-sifat yang cantik. Sifat-sifat yang cantik. Yang mana sifat-sifat yang cantik ini, bila kita faham dan kenal, dia akan makin mendekatkan dan makin menyebabkan kita rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Razzaq, Al-Muhaimin. Sifat-sifat pemurah, penyayang, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, As-Sattar, yang Maha Pengampun. Sifat-sifat ini menyebabkan kita rasa makin dekat dan rasa makin cinta dan kasih kepada Allah Ta'ala. Ini disebut sifatul jamal. Sifat-sifat yang cantik. Boleh? Sifat yang kedua disebut sifatul jalal. Sifat-sifat al-jalal ni sifat-sifat yang hebat dan menunjukkan kepada keagungan dan ketinggian. Fungsi sifat ni ataupun sifat ni, kesan dia kepada kita bila kita faham, dia akan menimbulkan rasa hormat dan rasa bimbang dan gerun kepada Allah Ta'ala. Dia akan timbulkan rasa menghormati, rasa kita ni hamba dan rasa Allah Ta'ala itu Tuhan. Menyebabkan kita rasa bersedia untuk patuh dan betul-betul rasa hamba dalam diri kita ni. Sebab hebatnya sifat Allah Ta'ala. Contoh tadi sifat Al-Malik, yang Maha Berkuasa, yang Maha Raja. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Aziz. Sifat-sifat ni bila kita dengar, bila kita faham, kita akan rasa takut dan kita akan rasa gerun kepada Allah Ta'ala. Ada lagi satu sifat disebut sifatul kamal. Al-Jalal, Al-Jamal, Wal-Jalal, Wal-Kamal. Kamal ini sifat-sifat yang jenis dia ada partner dia. An-Nafi'ud Dhar, yang maha bagi manfaat dan juga yang maha bagi mudarat. Sifat-sifat ni tak boleh dipisahkan. Dia tak boleh sebut satu je. Allah Ta'ala boleh saya An-Nafi'. An-Nafi' boleh, cuma tak boleh sebut Ad-Dhar saja, tak boleh sebut. Sebab apa? Sebab dia seakan-akan menunjukkan Allah Ta'ala ni kira nak bagi mudarat saja. Tak. Kenapa? Sebab sifat tu dia datang akan berpartner.
Allah Ta'ala yang bagi mudarat, Allah Ta'ala juga yang bagi manfaat. Ini sempurna. Sifat yang menunjukkan kepada kesempurnaan. Semua sifat tunjuk pada kesempurnaan belakang. Cuma yang ni dia guna nama khas lah untuk sifat-sifat yang ada dua ni. Okey. Sifat al-jamal yang perlu kita buat apa? Sebagai hamba, faham, menghayati dan juga cuba bersifat dengan sifat al-jamal dia. Yang dituntut daripada hamba ni, sifat al-jamal, kita sendiri dituntut untuk cuba bersifat dengan sifat itu. Maksudnya belajar daripada sifat itu. Kita belajar Allah Ta'ala ni Maha Penyayang, maka kita pun kena jadi, sambil-sambil sama-sama kita ni kena jadi orang yang penyayang. Sebab sifat ni sifat yang cantik. Disebut sebab tu sifat al-jamal litakhalluq, untuk kita jadikan juga sebagai akhlak kita. Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Kita pun kena ambil Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa orang ni, dosa hamba-hamba dia. Takkanlah kita nak jadi orang yang tak boleh memaafkan sama-sama kawan-kawan kita. Kena cuba untuk berakhlak dengan sifat-sifat yang cantik ini tadi. Sifat al-jalal dan kamal tadi dia kata dita'alluqu biha, untuk kita bergantung kepada sifat-sifat tadi. Kita tahu Allah Ta'ala ni Maha Al-Aziz, maka kita akan bergantung dengan sifat Allah Ta'ala tadi. Kita akan berpegang dan berharap dengan sifat tadi. Sebab kita lemah, maka kita akan bergantung dengan sifat Allah Ta'ala. Begitu juga dia kata sifat al-jalal dengan al-kamal ni, supaya kita bersifat dengan yang sebaliknya. Apa maksud dia? Bila kita dengar Allah Ta'ala tu Al-Aziz, Maha Hebat, maka kita sedarlah kita ni ad-dhaif. Tu cara dia. Nak lengkapkan sifat hamba ni kita ni dengan cara kita bersifat dengan sifat yang sebalik, sifat yang jalal dan kamal tadi. Allah Ta'ala bersifat dengan al-mutakabbir, Maha tinggi, maka kita sedarlah kita ni yang maha kecil dan yang sangat-sangat kecil dan hina. Allah Ta'ala ni Maha kaya, al-ghani, maka kita kena sedar bahawa kita ni al-faqir. Itu cara kita nak jadikan sifat-sifat tadi berkesan dalam diri dan jiwa kita. Itu sebelum kita keluar. Ikutlah setakat ini dulu untuk yang minta bawa tu. Kita tengok soalan. Ada soalan apa yang soalan tentang bila Ustaz bercerita tentang sifat Allah Ta'ala Al-Aziz, teringat tentang Syria. Minta Ustaz berceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang sedang berlaku ketika ini. Bila kan kepentingan Islam akan datang. Saya tak akan sebut bila apa-apa peristiwa, semua cukup yang saya sebut. Macam kita yakin tadi, Allah Ta'ala akan bagi kemenangan itu bila sampai masanya yang sesuai. Boleh tak kita sama-sama sepakat dengan perkara ini? Allah Ta'ala akan bagi kemenangan dan pelepasan kepada saudara-saudara itu bila sampai masanya yang sesuai. Kita tak tahu bila. Cuma kita jangan berhenti daripada berdoa. Jangan berhenti daripada cuba bantu sekadar apa yang mampu. Boleh? Itu saya yang saya maksud. Jangan berhenti-berhenti berdoa lah. Jangan kena yakin lah. Yang pertama, satu kena faham. Janganlah kita nampak bila sahabat-sahabat kita tu diuji dan dibunuh. Kita nampak benda tu, kita nampak seakan-akan buruk di sudut mata kita saja. Sebab kita kena sedar, orang-orang yang cedera itu dapat pahala berjuang. Kan benda tu baik juga pada mereka. Dan nak sebut disebut baik untuk kita rawat hati kita lah. Kita tengah sedih kerana mereka sedang diuji. Nak rawat rasa sedih tu, kita sebut juga kata Allah Ta'ala ni di samping kita kena minta mereka selamat, kita kena sedar juga mereka sedang dapat pahala yang besar, sedang berjuang ketika ini. Ketika itu kita dapat redakan perasaan sedih tadi, dan kita akan terus berdoa kepada mereka. Boleh? InsyaAllah. Adakah semua sifat-sifat yang ada pada manusia seperti sayang, marah, baik hati, cemburu, bongkok dan sebagainya adalah sifat-sifat Allah yang diberi kepada hamba-Nya? Kena faham. Yang pertama kita kena faham sifat makhluk tak sama langsung dengan sifat Allah.
Ini kena faham lah menjelaskan isu ni kan. Cuma sifat-sifat yang Allah Ta'ala bagi itu sifat-sifat manusia lah. Jadi kita tak boleh sebut lah segala sifat yang ada pada manusia ni sifat-sifat yang ada pada Allah. Jauh sama sekali lah. Cuma nak boleh sebut kata nak nampakkan, nak bagi kita faham kata sifat tu sifat manusia lah. Setakat tu dah saya boleh sebut. Sifat yang kita faham cukup anda boleh sebut setakat yang saya mampu sebut ni. Sifat manusia tidak sama langsung dengan sifat Allah. Allah Ta'ala cipta kita dengan ilmu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi jadi macam tu. Wallahu ta'ala a'lam. Boleh tak terangkan mengenai ayat Allah mengeluarkan hidup daripada yang mati, itu juga sebaliknya. Yuhyi wa yumiit, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ayat itu khususnya samalah maksudnya dengan yuhyi wa yumiit juga. Cuma anda nak pesan, ini pesanlah disiplin menerangkan ayat Al-Quran. Ini terutama kepada nuqabah, nakit-nakit ataupun siapa-siapa sajalah yang terlibat dengan gerakan dakwah, ceramah. Kena ingat, sekiranya kita belum sampai tahap mampu untuk memahami ayat Quran secara sendiri, kita belum mahir bahasa Arab, kita belum mahir usul tafsir, kita belum mahir bagaimana nasib masuk. Ketika itu, cara kita untuk faham ayat Quran ni mesti rujuk kepada kitab-kitab tafsir yang diiktiraf dalam dunia Islam. Cara dia mesti rujuk kepada kitab-kitab tafsir yang diiktiraf. Kita ada banyak kitab tafsir dan kita tahu tokoh-tokoh yang diiktiraf itu dalam mensyarahkan dan menerangkan makna ayat Al-Quran. Jangan buat pandai-pandai. Hatta kalau dia tu ustaz sekalipun, kena ingat ni. Hatta kalau dia ustaz sekalipun, kalau dia bukan ahli, kadang-kadang dia akan ceramah. Dia ceramah tu dia pakai macam apa, dia terang ikut suka dia saja. Kena tegur orang macam ni. Hatta dia ustaz sekalipun. Saya ustaz, saya boleh banyak tentang tarbiyah, saya boleh didik kamu, saya boleh buat kemulai kepada kamu, jadi saya boleh terangkan yang buat itu suka saya. Tak boleh lah. Kena berhenti takat kemampuan kita. Kita kena reti dekat mana kita kena berhenti. Boleh faham tu? Kita kena reti di mana kita kena berhenti. Kena tahu kat mana kita berhenti, level kita. Jadi macam ni, ada kitab-kitab tafsir disebut maksud yukhrijul mayyita minal hayyi wa yukhrijul hayya minal mayyit, ni maksudnya samalah, menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Cuma detailnya pakak-pakak tunjuk kitab tafsir lah. Tanya Ustaz beli. Boleh senang kan main Iskandariah ni. Soalan tak tahu nak sebut, suruh tanya Ustaz beli. Sungguh sebab apa? Sebab Ustaz Akli memang orang yang ada keahlian. Orang yang ada keahlian dan kemampuan untuk kita rujuk yang lain. La nuzakki ahadan Allah nasaru kadzalik. Bukan. Ini ucapan ni sunnah bila kita puji orang disebutkan ucapan. Maksudnya kita puji itu bukan mata-mata saja nak puji. Atas dasar kesenutan kita sebut kemampuan yang ada pada dia. Minta tolong Ustaz terangkan tentang kejadian Nabi Adam yang Allah meniupkan rohnya. Itu tulisannya sama ya. Kena faham. Kena faham rohnya. Nya kat sini ni, nya NYA ni ruhi. Fa nafakhna fihi min ruhina. Dia tu ayat kan. Kena faham. Dalam bahasa Arab al-idhafah ruhi ataupun ruhina, bukan maksudnya Allah Ta'ala ada roh, Allah Ta'ala masukkan roh Allah Ta'ala dalam badan Nabi Adam. Kena faham. Kalau dalam disiplin bahasa Arab, bila kata nama dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, dia akan membawa maksud. Contoh, naqati, unta kami. Ada kisah tentang Nabi Allah Saleh dengan unta. Allah Ta'ala sebut ini unta kami. Takkan kita nak sebut unta ni sebahagian daripada Allah Ta'ala. Maksud sini bila kata nama dinisbahkan pada Allah Ta'ala, dekatkan unta kami, roh kami. Maksudnya ciptaan kami, ciptaan aku.
Aku campurkan, aku tiupkan roh daripada roh ni ciptaan aku. Jangan duk salah faham. Sebab tu dah sebut tadi, ayat Quran, hadis Nabi kena faham melalui kefahaman para ulama yang diambil bersambung sampai kepada salafus soleh. Bukan boleh syarah ikut dan hang lah. Ni nak marah ni. Bukan untuk orang tanya ni. Anda tahu dia tanya ni sebab dia dengar orang tersebut. Golongan-golongan ni dia tak ada disiplin pun, dia tak ada kemahiran dan tak ada alat pun untuk faham ayat Quran dengan betul. Dia boleh buat seruan kata, "Ustaz, saya bercakap dengan Al-Quran dan As-Sunnah." Memanglah siapa pun boleh cakap dia tu. Budak kecil pun boleh cakap, "Aku guna Quran Sunnah, buli duk tangan aku ni." Masalahnya lah pada cara faham yang betul. Masalahnya bukan guna Quran dan guna Sunnah. Masalah pada cara faham Quran dan cara faham Sunnah tadi. Betul atau tidak cara tadi? Sebab tu kaedah dia kena reti. Berikut langsung orang yang tanya sampai mesej dia masukkan ditiupkan rohnya itu adalah roh yang tak ada cipta. Bukan yang kata Allah Ta'ala ada roh ada apa. Wallahu a'lam. Minta komen tentang nama yang bermaksud hamba Allah, hamba Abdul Rahman, Abdul Rahim. Tapi kita hanya panggil sahabat dengan nama Allah tanpa perkataan Abdu, contoh Rahim saja. Dibenarkan. Dibenarkan. Boleh panggil Rahim, boleh panggil Cuma ada larangan untuk apa? Rahman itu. Allah dengan Rahman. Itu memang ada larangan daripada kita sebut Rahman saja tu kepada orang manusia biasa. Cuma bila digunakan dalam uslub panggilan tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita guna tu kan kita maksudkan dengan makna Allah Ta'ala tadi. Faham Kita panggil kawan kita tadi tu akan itu dah jadikan panggilan kepada dia. Tak ada masalah, bukan kata berdosa pula tak. Cuma kalau yang paling elok panggil lah elok. Ini nama Abdul Rahim panggil Im. Nama Abdul Rahman panggil An. Tak kenal langsung kan? Boleh? Tak ada masalah sebab dia dah jadi panggilan. Yang elok ni panggilan. Nama ni panggil Cok. Habis nama semua kotak. Dia tanya penyusunan atau pengajian Asmaul Husna dibuat oleh Imam Asy'ari atau Al-Maturidi ataupun selain mereka dibuat. Kena faham dalam sejarah Islam yang ajak anda sebut tadi Islam ini sebuah yang pertama prinsip hidup dan pegangan-pegangan hidup yang kita sebut bab al-iman. Bab iman ni bila dikarang dalam buku untuk dipindahkan ke generasi yang seterusnya itu dipanggil bidang itu dipanggil ilmu at-tauhid ataupun ilmu kalam ataupun ilmu iman ataupun ilmu aqidah. Yang dibuat ialah apa yang dibuat oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi ini ialah ketika zaman berlaku pertelagahan dan pembalahan ataupun berlaku kekeliruan, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dia pergi himpunkan poin-poin, isi-isi yang ada pada kefahaman para sahabat sebagaimana yang diajak oleh Rasulullah SAW. Bukannya dia buat akidah dia. Faham tak? Ni kena faham ni, disebut ilmiah kena faham. Ni pun sama, jangan duduk dengar ikut dan itu je. Memanglah dia ada pen. Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah ta'ala, apa yang dibuat cuma mereka himpunkan balik, rekod balik apa yang ada pada kefahaman para sahabat dan para tabi'in. Selepas dihimpun dan dikarang, karangan itu ditunjuk kepada umat Islam semuanya. Para ulama, para pakar dan juga orang yang faham tentang as-sunnah ketika itu semuanya mengiktiraf apa yang mereka himpunkan ini. Sebab zaman itu nama zaman pengkhususan. Ada ulama yang berkhidmat untuk himpun soalan hukum hakam. Ada ulama yang berkhidmat untuk himpun dan susun persoalan cara nak tarbiah jiwa. Kesemuanya ambil daripada mana? Semuanya himpun ambil daripada apa yang ada pada zaman sahabat dan tabi'in.
sebagaimana yang diajar Rasulullah SAW, dan asingkan daripada perkara yang telah timbul salah faham dan kefahaman yang salah, tolak tepi yang salah. Jadi dihimpunkan akidah yang bagaimana yang diajar oleh Rasulullah dalam satu tulisan yang khusus. Itu yang dibuat oleh tokoh-tokoh ini. Sebab tu disebut akidah Al-Asy'ariyah. Sebab tu disebut akidah Al-Maturidiyah. Dia kata tuan nak ikut akidah salafus soleh, tuan nak ikut akidah Asy'ari, Asy'ari. Kita kata awak dah Pak Long ni bengak. Kita tanya dia balik. Kalau qiraat kita baca Quran, ada orang gila pun sebut tuan nak baca qiraat Kisai ke, tuan nak baca qiraat Nabi. Tahu qiraat? Qiraat 10 tu kita sebut apa? Qiraat Hafs an Hasim an Asim. Qiraat Kisai, qiraat Hamzah. Hamzah kau yang pandai-pandai buat? Kisai kau yang pandai-pandai buat? Apa? Hafs an Asim kau yang pandai-pandai buat? Tak, kita sebut nama mereka sebagai nama tokoh yang menghimpunkan, yang meriwayatkan. Salahkah kita sebut qiraat ini qiraat apa Hafs? Tak salah, sebab semua orang sebut macam tu. Adakah Hafs ni buat qiraat yang bercanggah dengan Nabi ajar? Tidak sama sekali. Macam itulah juga persoalan fiqh Syafi'i, akidah Asy'ariyah, konsep yang sama. Mereka menghimpunkan apa yang diajar oleh Rasulullah kepada para sahabat, cuma dinamakan nama mereka kerana mereka adalah tokoh yang menghimpunkan, tokoh-tokoh yang mengeluarkan pandangan daripada apa yang ijtihad, daripada apa yang wujud ketika itu. Ini yang wujud. Ini bila kita dengar penerangan daripada ahli dia. Sebab tu jangan mudah-mudah untuk senangkan kita nak sesatkan orang lain. Sedangkan tokoh ini berapa puluh kurun diterima dan diiktiraf oleh umat Islam secara seluruhnya. Cukuplah. Anda tak suka sangat bincang masalah khilaf ni, panjang-panjang. Anda akan bagi tahu penerangan setakat yang boleh bagi faham, yang boleh redakan. Boleh? Salah Ustaz, kat mana nak download video Syekh Ali Jumaah? Kat komputer awak lah. Tolong ingatkan saya, nanti saya bagi link dekat Syahir ke ataupun dekat Akrab. Saya akan bagi link dekat Facebook dia. Boleh ambil di situ. Di YouTube tu memang ada, dia tulis dalam bahasa Inggeris Syekh Ali Gomaa. Takut salah type, nanti nak bagi link. Ada semua video dalam. Cari video-video yang ada apa alih bahasa. Ada alih bahasa dalam bahasa Inggeris. Assalamualaikum. Bagaimana untuk sentiasa memastikan iman terjaga untuk sentiasa mengingati Allah Ta'ala? Yang ditanya pun sama lah masalah dengan kita semua. Yang tanya pun tak boleh nak jaga orang mana sangat. Sama, kita sentiasa berhadapan dengan cabaran. Keluar depan tu tengok macam biasalah, turun-turun tu dah nampak dah orang tak pakai tudung pun semua. Hari jalan-jalan pula dengar orang mumpat, kita berdepan kaki. Maksudnya kan kita ucapan yang wujud ni kita dengar kalau yang ni yang jadi ni pegangan kita, al-iman yazidu wa yanqus. Iman ini bertambah dan berkurang. Maksud sini iman ini maksud ketaatan lah. Keyakinan tadi tu iman wujud. Cuma kita nak sebut tahap terang dengan tak terang. Iman ni wujud selagi mana lampu tu masih menyala. Kalau nak buat perbandingan, lampu tu mentol tu ada dan mentol dah masih lagi menyala. Walhamdulillah, bila lampu tu pecah dan lampu tu terpadam, itu kita minta jauh. Itu tandanya dah rosak tu. Yang masalah kita bila kita nak tambah buat dia. Bukan buat siap ni. Tahu buat siap? Oh, dah tahu lah. Buat siap tu tak kurang siap lah. Untuk car. Maksudnya buat dia punya tahap lampu tu, keterangan. Keterangan tahap terang dia tu lah. Cara dia macam mana? Cara dia yazidu bit-ta'ah. Yang bertambah dengan kita tambahkan ketaatan. Cuma apa yang saya boleh sebut, kita main kelas kita rasa semangat, keluar kelas rasa down. Kita main kelas kita rasa semangat balik, kita keluar kelas kita rasa down. Yang ni janganlah kita rasa lemah semangat. Sebab
Yang ini juga yang diaju oleh sahabat Rasulullah sendiri, Sayyidina Huzaifah. Pernah dengar kot kisah Sayyidina Huzaifah kata, aku telah jadi munafik, aku telah jadi munafik. Itu saya, ni Huzaifah tengok kita, ni Sayyidina Huzaifah. Kena sebut, dia sebut nama sahabat ni, kita kena sebut doa. Radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Sayyidina Huzaifah kata, aku dah jadi munafik, saya ikut teriak kat luar, kat depan. Dalam depan orang ramai lah. Saya nak buka main tanya apa siapa yang tiba-tiba hang aku jadi munafik ni, wahai Huzaifah. Huzaifah kata, aku duduk dalam majlis Rasulullah, dia sebut ni. Aku bila duduk dalam majlis Rasulullah, aku rasa seakan-akan aku nampak syurga, aku nampak neraka, aku ingat akhirat. Maknanya yakin sungguh-sungguh. Tapi bila aku balik kepada ahli keluarga aku, bila aku balik jumpa anak isteri aku rasa tak sama, tahap dia sama dengan yang aku duduk dalam majlis Nabi tadi. Ini masalah yang dihadapi oleh Sayyidina Huzaifah. Sayyidina Bakar kata apa? Kalau macam tu, aku pun sama jadi munafik juga. Aku pun sama-sama munafik. Pakat teriak dua orang. Kalau pakat dua orang risau dan bimbang. Jadi dua orang pergi balik jumpa masalah. Masalah kata apa kat mereka? Sa'atan. So kata apa? Dah ini benda yang biasa berlaku. Benda biasa berlaku. Bukan tanda bila kamu keluar dan balik masa tahun tu kamu dah jadi tak mukmin dah. Dah semua masih mukmin lagi. Cuma memang ada masa yang kita rasa semangat, ada masa yang kita rasa rehat dan kita rasa down. Jadi setiap masa itu ada cara untuk atasi dia. Ada masa kena bagi masa pada ahli keluarga. Ada masa kena main, ada masa kena jalan, ada masa kena belajar. Cuma apa yang masalah sebut? Hujung orang sebut, lau tadumuna ala dzikrillah ataupun lau tadumuna ala dzalik, sekiranya kamu berterusan. Maksud itu yang berterusan berada dalam majlis Rasulullah tadi dan berterusan dalam zikrullah, la safahatkumul malaikah. Kamu boleh tengok malaikat main salam tangan dengan kamu. Nak bagi tahu apa? Bila kamu berterusan dalam keadaan zikrullah dan kamu berterusan duduk dalam majlis ilmu, maka kamu akan iman kamu sampai tahap iman tinggi ni sampai tak boleh nampak malaikat, seakan-akan boleh nampak malaikat main salam dengan kamu. Rasulullah nak apa? Yang boleh bagi naik balik semangat tadi dua jalan. Yang paling cepatlah dua jalan. Satu, hadir majlis ilmu. Pastikan seminggu sekali tu ada majlis pengajian. Betul dah sebut tadi. Biar dia jadi jangka masa panjang kita punya jadual hidup. Seminggu sekali ada kelas kita akan pergi belajar tentang Allah Ta'ala, belajar tentang Rasulullah. Ada 6,000 ayat Quran. Dia target seminggu aku nak faham satu ayat Quran. Kita hadir kelas-kelas yang boleh bagi kita faham makna-makna ayat Quran, kelas tafsir. Ataupun kita cari kelas-kelas yang boleh bagi kita faham ucapan-ucapan Rasulullah bila nak faham hadis. Yang ini pengajian jangka masa panjang, tak akan tamat dan tak akan mati. Sampai kita mati lah. Sebab 6,000 ayat. Kalau seminggu satu ayat, setahun baru 50 ayat. 54. Sambung sikit. 10 tahun baru 500 ayat. Nak dapat 6,000, ubah kali kira. Tak boleh kira tu. Ini nak bagi tahu yang tu pengajian untuk jangka masa panjang. Pastikan kita berjalan dalam keadaan macam tu. Maknanya insya-Allah iman kita dan juga keyakinan kita walaupun rendah macam mana pun sepanjang perjalanan masa berhadapan dengan cabaran tu akan sentiasa di refresh semula. Refresh semula masa Melayu lupa ni. Kita dapat tajdid balik. Kita dapat segarkan semula. Itu cara yang Tuhan ajak. Yang pertama hadir majlis ilmu. Sebab Tuhan kata duduk dalam majlis aku. Majlis Rasulullah tak ada orang. Yang ada apa? Yang ada warasatul anbiya. Warasatul anbiya para ulama lah. Hadir dalam majlis dia, dengar ucapan-ucapannya, dengar nasihat-nasihat mereka yang mereka syarahkan Al-Quran, syarahkan hadis, mereka terangkan tentang Rasulullah, mereka terangkan tentang Allah Ta'ala, mereka terangkan tentang ajaran Islam. Yang ni akan kukuhkan iman kita. Ini cara yang pertama, yang paling asas. Jangan tinggal. Sibuk macam mana pun pastikan seminggu sekali ada sejam ataupun 2 jam kita peruntukkan untuk bahagian pengisian jiwa. Lepas tu pergilah kerja. Kerja tu tanggungjawab fardu kifayah. Jadi doktor, jangan tuang kelas, jangan buat balik nanti tuang hospital pula. Tuang ni pasal kedah lah, tuang ni maksudnya. Itulah. Yang keduanya zikrullah. Yang keduanya zikrullah. Zikrullah ni baca Quran.
ada bahagian harian kita ada baca maksurat, dalam harian kita ada bahagian kita baca Quran, ada bahagian harian kita berselawat untuk salam. Yang itu letak dalam jadual kita tu. Tak boleh banyak, buat sikit. Kalau selawat tak boleh buat banyak-banyak sangat, cuba pastikan sehari ada 70 kali. 70 sebanyak sekali. Ambil dah 10 dulu. Pendek saja. Allahumma salli ala sayyidina